Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurin Fauzah binti Jasni, pelajar pasca siswazah dari Akademi Pengajian Bahasa Universiti Teknologi Mara, ATM Shah Alam. Baik, tajuk kajian saya yang akan saya bentangkan hari ini adalah makna ujaran dialog dalam Al-Quran dari sudut pragmatik. Baik, dalam pembentangan kali ini, saya akan berkongsi tentang latar belakang kajian, penyataan masalah, persoalan kajian, metodologi kajian dan juga kerangka konseptual bagi kajian ni. Baik, mari kita lihat pada latar belakang kajian. Okey, dialog merupakan sistem interaksi semula jadi manusia dalam menyampaikan sesuatu mesej dan mendapatkan maklumat. Dalam setiap dialog, baik secara bertulis atau tidak bertulis, rata-rata terdapat makna implisit dan eksplisit. Atau dengan kata lain, makna tersurat dan tersirat. Makna yang disampaikan secara implisit akan sulit untuk mendapatkan hasil yang diinginkan dan sesuai dengan penulis ataupun pendengar. Manakala, makna eksplisit ialah maklumat yang dinyatakan sehingga menyebabkan pembaca berupaya untuk membuat inference ataupun kesimpulan sekiranya maklumat tersebut tidak dinyatakan. Okey, dialog ni bukan hanya tertumpu secara lisan je. Malah, ia juga boleh berlaku dalam bentuk penulisan. Antara penulisan teks yang mengandungi ayat-ayat dialog adalah kitab suci yang menjadi panduan buat seluruh umat manusia, iaitu Al-Quran. Baik, seterusnya, mari kita lihat pada penyataan masalah bagi kajian ni. Antaranya adalah dalam mentafsir sesuatu makna, bahasa menjadi satu penanda aras untuk pembaca memahami apa yang ingin disampaikan penulis kerana terdapat banyak perbezaan dari segi bahasa, budaya dan kebiasaan dalam penggunaan makna bahasa itu sendiri. Oleh sebab tu, banyak berlaku kesalahan dalam mentafsir makna yang berbeza bahasa, budaya dan adat. Adapun setiap ayat yang diujarkan dalam Al-Quran tu mengandungi makna tertentu. Pentafsiran yang salah terhadap ayat-ayat Al-Quran dapat memberi implikasi terhadap ketepatan makna ayat tu. Hal ini disebabkan ketepatan makna sesuatu perkataan tidak dapat diukur menerusi ungkapan semata-mata. Kerana ada kalanya seseorang tu mempunyai maksud yang lain. Apatah lagi ayat-ayat dalam Al-Quran yang sudah pasti mempunyai makna implisit yang begitu luas. Kesilapan tersalah tafsir maksud penulis asal telah menghasilkan terjemahan yang salah. Kalau maksud tersirat ini dapat ditafsir dengan tepat, kadangkala sukar untuk mendapatkan kata padanan dalam bahasa sasaran yang dapat menyampaikan semua makna dengan betul. Akhirnya, ini akan menghasilkan terjemahan melampau ataupun terjemahan kurang. Baik, berdasarkan permasalahan kajian yang dinyatakan sebentar tadi, pengkaji telah menimbulkan beberapa persoalan bagi kajian ini. Iaitu yang pertama, apakah ayat dialog eksplisit yang terdapat dalam Al-Quran? Yang kedua, apakah ayat dialog implisit yang terdapat dalam Al-Quran? Dan yang ketiga, bagaimanakah bentuk makna ayat dialog implisit yang terdapat dalam Al-Quran? Baik. Bagi metodologi kajian ini, pengkaji menggunakan pendekatan kualitatif. Okey, kajian kualitatif ni menggunakan dua kaedah dalam melaksanakan kajian ni, iaitu kaedah kepustakaan dan analisis kandungan. Baik, prosedur pengumpulan data dimulakan dengan pengkaji mengenal pasti dan mengeluarkan ayat-ayat dialog dalam Al-Quran bagi memudahkan lagi proses mentafsirkan ujaran. Hal ini dilakukan bagi memperoleh ujaran implisit dan eksplisit yang disampaikan pada ayat-ayat dialog dalam Al-Quran dan melihat sejauh mana makna atau mesej tersebut dapat disampaikan kepada pembaca. Seterusnya, pengkaji menggunakan perisian Atlasty dan juga teori relevan daripada Sperber dan Wilson dalam menganalisis data. Seterusnya, kita lihat pada kerangka konseptual bagi kajian ni. Kerangka konseptual merupakan gambaran proses yang terlibat dalam keseluruhan kajian yang dilakukan.
Baik, langkah pertama melibatkan proses pengkaji mengenal pasti ujaran-ujaran dialog yang eksplisit dan ujaran-ujaran dialog implisit dalam Al-Quran. Seterusnya, data-data yang telah dikeluarkan daripada Al-Quran tadi akan dimasukkan ke dalam perisian atrasti bagi memudahkan lagi proses menganalisa data. Langkah seterusnya adalah ujaran dialog implisit yang telah dikenal pasti akan dianalisis dengan penuh teliti dengan menggunakan teori relevance yang diasaskan oleh Sperber dan Wilson bagi menghuraikan makna implisit yang terkandung dalam ujaran-ujaran dialog tersebut. Kesimpulannya kat sini adalah interpretasi makna yang melibatkan bidang pragmatik terhadap ujaran implisit dan eksplisit dalam ayat-ayat dialog Al-Quran mampu memudahkan tafsiran makna. Ayat-ayat dialog Al-Quran yang mengandungi makna implisit jelas menunjukkan kepentingan interpretasi makna yang mendalam bagi mengelakkan kekaburan atau kekeliruan makna. Hal ini kerana makna sesuatu kata yang terbit daripada ujaran seseorang bukan hanya semata-mata bergantung kepada makna tersurat yang boleh ditafsir secara tafsiran selapis sahaja, tapi perlu ditafsir dengan lebih mendalam makna implisitnya. Baiklah, selesai sudah pembentangan saya hari ini. Terima kasih atas perhatian yang diberikan sepanjang pembentangan ini. Semoga pembentangan ataupun perkongsian yang diberikan tadi dapat memberi manfaat buat semua pihak yang terlibat dalam tajuk kajian ini. Terima kasih dan Assalamualaikum.